Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika anda gagal merancang, bererti anda merancang kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengkaji tips 5 daripada buku Pembubaran Perkahwinan, 50 tips praktikal peguam syar'i. Tajuk hari ini ialah penceraian dari perspektif Al-Quran. Bercakap mengenai penceraian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran sebahagian daripada ayat surah Al-Baqarah surah 2 ayat 229. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Yang bermaksud talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu rujuk dan pegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskannya dengan cara yang baik. Jadi tuan-tuan, bila bercakap tentang penceraian ni, Allah Ta'ala letakkan 2 perkataan, iaitu pertama ma'ruf dan yang kedua ihsan. Ma'ruf bermaksud kebaikan, ihsan bermaksud belas. Sekiranya penceraian ni tuan-tuan dilakukan secara ihsan, maka penceraian ni tuan-tuan bukanlah yang pertama lesen untuk mengkeji atau menista bekas pasangan, bukan lesen untuk mengutuk ibu bapa bekas pasangan, membuka aib bekas keluarga bekas pasangan, membenci bekas pasangan, memburukkan bekas pasangan, apatah lagi memutuskan silaturahim dengan bekas mertua. Kerana tuan-tuan, walaupun setelah berlaku penceraian, air semayang masih tidak batal di antara menantu dengan bekas mertuanya. Jadi tuan-tuan, salah satu perkara untuk kita tahu sama ada seseorang itu faham agama ataupun tidak ialah sesiapa yang memburuk-burukkan seseorang, itu petanda bahawa orang itu sedang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, apa yang saya belajar ketika keluar 40 hari dengan jemaah tabligh, mereka mengajar satu doa yang sangat cantik. Wahai Allah, sekiranya engkau nak muliakan aku ya Allah, kau muliakanlah aku dengan agama engkau. Sekiranya engkau nak hina aku ya Allah, janganlah hina aku dengan agama engkau. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, seburuk-buruk kehinaan ialah bila Allah SWT menghina seseorang itu dengan agama Allah. Bagaimana? Contohnya mati dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan yang hina, mati dalam keadaan yang menjadi umpatan orang di sekeliling. Seterusnya tuan-tuan, dalam kes perkahwinan poligami dan penceraian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4 dan surah An-Nisa surah 4 ayat 129 hingga 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau, yakni berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awan-awan. Dan jika kamu memperbaiki keadaan yang pincang itu dan memelihara diri daripada perbuatan yang zalim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Seterusnya dalam ayat 130 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yatafarraqa
wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan mencukupkan keperluan masing-masing dan limpah kurnianya. Dan ingatlah, Allah maha luas limpah kurnianya, lagi maha bijaksana. Jadi tuan-tuan, dalam berkaitan dengan penceraian, Allah Ta'ala telah bersumpah dan berjanji Allah Ta'ala akan mencukupkan keperluan masing-masing selepas berlaku penceraian. Begitu juga tuan-tuan, dalam penceraian ini, salah satu daripada prinsip kawaid fikiyah, iaitu kaedah undang-undang, ialah ad-darar yuzal, yang bermaksud kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Jadi dalam perkahwinan tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya perkahwinan itu mendatangkan bahaya kepada perkara yang asas seperti agama, diri, keturunan, akal dan harta, maka penceraian ini adalah satu pilihan yang boleh dipertimbangkan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab tujuan kita berkahwin ni, kita nak rasa gembira, nak rasa seronok, nak rasa kecukupan, kepuasan. Tapi kalau dalam perkahwinan ni kita dapat keresahan, konflik, kemelut, maka tuan-tuan perlu pertimbangkan, sebab anak-anak menjadi pertaruhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kenapa orang, walaupun perkahwinan berlaku kemelut dalam perkahwinan, mereka masih bertahan? Sebab kadang-kadang mungkin mereka berfikir bahawa tak tahu kalau bercerai ni anak-anak macam mana, rezeki macam mana, dah lama tak bekerja, macam mana kita nak cari rezeki. Jadi dalam perkara ni tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin nak ingatkan, dalam hidup ni tidak ada kepastian. Apa yang penting ialah kita bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Percaya dah dan yakinlah bahawa rezeki kita ni ditulis oleh Allah SWT sejak dari azali lagi. Kata guru saya, Tuan Mawardi, dia kata rezeki Allah ni tak pernah salah alamat. Jadi oleh itu, bila berlaku penceraian, maka budayakanlah sifat ihsan dan ma'ruf. Kerana kita yakin dan percaya bahawa rezeki kita akan bertambah bila kita berbuat baik dengan semua orang. Jadi kesimpulannya tuan-tuan ialah, jika anda berihsan dengan makhluk Allah SWT, termasuklah bekas suami, bekas isteri, bekas mertua, maka Allah SWT akan berlaku ihsan terhadap anda. Kita tidak tahu kita rezeki siapa, kita tidak tahu siapa rezeki kita, dan yakin dan ketahuilah dan yakinlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Saya Amir Bahari, terima kasih kerana sudi bersama saya pada hari ini.